Yang membezakan dengan Syed Saddiq ni, dia ambil duit armada, dia buh ke dalam ASB dia. 50,000 sebanyak 2 kali. Dia ambil duit yang dia curi tu, dia buh ke dalam akaun dia. Yang selebihnya dia simpan di dalam rumah dia. Lepas tu dia bagi alasan rumah dia dirompak, disamun, di itu, di ini. Itulah Syed Saddiq. Nampak perbezaan? Yang Zahid Hamidi ni, duit yang ada di dalam Yayasan Akal Budi ni, pecah amanah, pengubahan wang haram, rasuah. Datuk K yang dia bagi pinjam duit kepada Datuk K, itu dituduh pengubahan wang haram tau. Kan? Sebab apa? Bila dia bagi duit kepada Datuk K bagi duit lebih, bagi duit 70,000 lebih. Itu pun dituduh pengubahan wang haram tau. Tapi tiba-tiba Zahid dapat DNAA, dilepaskan tanpa dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, boleh tolong subscribe, like, komen dan share geng, sebab kita memerlukan engagement yang tinggi untuk nak hantam balik Syed Saddiq ni. Tolong komen, tolong like, tolong share. Hantar paste lah dekat Facebook ke, dekat mana-mana kawan-kawan grup kan. Ni aku nak cerita soal Syed Saddiq. Pembodohan, pembohongan dibuat oleh Syed Saddiq ni, kan, betapa teruknya perangai dia ni, kita pun tak tahu nak kata lah. Sebab nombor satu aku nak berkongsi dengan apa. Biasa presiden parti di dalam satu-satu gabungan, kalau gabungan parti itu dapat jadi kerajaan, presiden parti akan diutamakan menjadi menteri, akan dapat kedudukan. Kita boleh tengok daripada zaman Barisan Nasional, daripada zaman Najib, kita boleh tengok MCA, MIC punya presiden dapat kedudukan, dapat jadi menteri. Najib sebagai presiden UMNO dapat jadi menteri, dan timbalan-timbalan kepada presiden pun dapat jadi timbalan menteri ataupun menteri apa-apa. Dan dulu di dalam Barisan Nasional ada berapa belas parti, setiap presiden parti tu adalah jawatan-jawatan. Dan kita tengok waktu zaman Pakatan Harapan, Mat Sabu, Lim Guat Eng, lepas tu isteri Anwar Ibrahim, kan, Kak Wan Azizah dan Muhyiddin Yassin dan juga Mahathir Mohamad. Kita tengok. Jadi naik balik zaman Perikatan Nasional. Naik zaman Perikatan Nasional. Presiden parti daripada UMNO saja yang tak dapat jawatan. Yang lain semua dapat jawatan. MIC, MCA. Yang waktu zaman di bawah Parti Bersatu punya kerajaan. Jadi dengan kerajaan hari ini, bila tertubuhnya sampai berapa belah parti bersama dengan Barisan Nasional, Presiden Pakatan Harapan dapat jawatan, Presiden UMNO dapat jawatan, Presiden Parti Amanah dapat jawatan, Setiausaha Agung DAP dapat jawatan. Dan di dalam Barisan Nasional ada daripada MCA, mereka tak dapat, MIC pun mereka tak dapat. Lepas tu adalah daripada GPS dapat jadi menteri penuh, daripada JRS pun ada, daripada Warisan ada kot, kalau tak silap aku. Jadi Parti Muda ni bersama dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan yang paling besar di dalam kerajaan perpaduan hari ini. So dia mengharapkan dia boleh jadi menteri. Tahu-tahu dia tak dapat jadi menteri. Sebab di dalam Pakatan Harapan dia ada satu presiden, Anwar Ibrahim. Di dalam Barisan Nasional ada satu presiden, Zahid Hamidi. Presiden-presiden inilah yang akan menentukan jawatan-jawatan di dalam parti, di dalam kerajaan. Presiden-presiden inilah yang akan menentukan semua. Tetapi apabila presiden yang tak mengizinkan dia tu jadi ada jawatan apa-apa, jangan koyak. Tapi berbeza dengan Syed Saddiq ni. Sekarang ni kalau hampa perasan dia punya ulang. Perasuah, melepaskan perasuah, itu melakukan rasuah sana, rasuah sini. Tapi hakikatnya dia tak dapat buktikan sampai hari ini. Dia tak dapat buktikan satu-satunya rasuah yang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Okey, kalau kita tengok waktu penumbuhan kerajaan hari ini, Zahid Hamidi masih ada lagi 47 kes tau. Waktu tu kita bersama yang dikatakan perasuah. Tertubuhnya kerajaan perpaduan bersama dengan kononnya perasuah. Bersama dengan Zahid Hamidi. Dan Zahid Hamidi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan daripada GPS, Datuk Seri Fazilah dapat jadi timbalan Perdana Menteri 2. Waktu tu Syed Saddiq dia tak ada suara-suara. Tak ada suara. Malah dia meraihkan lagi kerajaan.
Oh, penubuhan kerajaan. Itu, ini. Macam-macam. Dia sayang sungguhlah kerajaan ni. Bila dah berbulan-bulan, duk tunggu. Tahu-tahu dia tak dapat jadi menteri. Sebab dia presiden parti. Dia tak dapat jadi menteri. Dia, Syed Saddiq, hanya satu kerusi. Presiden parti yang memiliki satu kerusi parlimen dan satu kerusi Dewan Undangan Negeri. Itu pun atas belah ihsan daripada Parti Amanah. Pergi bagi dekat Parti Muda bertanding. Lepas tu menang. Jadi adalah satu kerusi Dewan Undangan Negeri dekat Johor. Dan satu kerusi parlimen dekat Johor juga dekat Muar. Jadi dia ingat dia boleh dapat jawatan. Tak dapat jawatan. Dan dia ingat kes dia ni akan digugurkan. Kes dia ni akan dibatalkan. Kes dia akan dapat DAA-kan, DNAA. Tuduhan yang Syed Saddiq curi duit 1 juta ringgit. Tahu-tahu tak dapat semua tu. Semua tak dapat. Secara tiba-tiba, kes Zahid Hamidi. Bila dibicarakan, sehingga kan Sanusi Parli. No, polis apa semua escort bawa Timbalan Perdana Menteri pi ke mahkamah. Oi, sepatutnya hak jawatan-jawatan menteri ni bersih, takkanlah polis nak meraihkan perasuah sampai bawa ke mahkamah untuk perbicaraan. Sehingga depa boleh perli. Tahu-tahu dengan izin Allah kan, sebelum peguam negara yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin undur diri sebab dia dah habis tempoh dia. Kerja yang terakhir dia sebelum tu Muhyiddin Yassin dapat DAA. Muhyiddin Yassin dia punya kes lagi, orang kata lagi detail lah. Duit masuk ke dalam akaun parti. Presiden parti adalah Muhyiddin Yassin. Waktu tu Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Cuba fikir logik sikit. Tapi Muhyiddin Yassin dapat DAA, dilepaskan dan dibebaskan. Sebab apa? Sebab pertuduhan tu cacat. Ada beberapa lagi bukti-bukti, data-data yang cacat. Sebab itulah keputusan peguam negara dan juga hakim menggugurkan dan melepaskan Muhyiddin Yassin. Dia tak kata apa. Dia hanya kata kami menghormati keputusan mahkamah. Dan apabila Zahid Hamidi dilepaskan tanpa dibebaskan, Zahid Hamidi dapat DNAA, dia dilepaskan tapi tidak dibebaskan. Lebih kurang macam tu lah. Dilepaskan dan dibebaskan ataupun dibebaskan tanpa dilepaskan. Lebih kurang macam tu lah. Bermulalah Syed Saddiq buat ugutan kepada kerajaan. Tuduh kerajaan, tuduh Anwar Ibrahim campur tangan, tuduh Anwar Ibrahim itu, tuduh Anwar Ibrahim macam-macam. Tapi dia tak dapat bukti kan. Dia tak ada bukti. Itu satu bab lah daripada yang dia kata rasuah. Kan? Hak yang kerajaan bersama dengan perasuah. Kerajaan mengamalkan rasuah. Tapi sampai sekarang dia tak dapat buktikan. Anwar Ibrahim dia dah jadi Perdana Menteri 14 bulan, 15 bulan lah. Tapi pasal apa dia tak dapat buktikan lah? Cuba apa fikir lah. Sebab tak ada fakta, tak ada bukti. Dan beberapa bulan lepas tu Syed Saddiq dijatuhi hukuman bersalah. Lepas tu Gobind Singh tarik diri daripada menjadi peguam kepada Syed Saddiq. Why? Sedangkan waktu perbicaraan Syed Saddiq tu, peguam dia, Gobind Singh, walaupun dah bermusuh antara parti politik, mereka dah bermusuh. Mereka dah bermusuh dah. Sebab Gobind Singh daripada DAP. Syed Saddiq daripada Parti Muda. Parti Muda dia dah tarik diri daripada kerajaan. So dia dah jadi pembangkang. Tapi Gobind Singh ni sebagai tanggungjawab dia sebagai seorang peguam tetap melaksanakan kerja-kerja dia di depan hakim di dalam mahkamah. So tiba-tiba semua pembelaan apa semua tak boleh buat macam mana dah. Dijatuhi hukuman bersalah. Kena sebat 2 kali ke 3 kali. Jadi hakim menerima untuk Syed Saddiq buat rayuan di mahkamah rayuan selepas ni. Tak tahu lah, mungkin sebulan 2 bulan lagi barulah akan dibawa ke mahkamah rayuan. Cuba berfikir, kenapa Syed Saddiq dijatuhi hukuman bersalah? Cuba berfikir, kenapa dia dijatuhi hukuman bersalah? Sebab, satu, hang tak perlu nak sembang teruk Syed Saddiq. Duit daripada Parti Bersatu, 1 juta ringgit di bawah armada. Armada.
Ya, Syed Saddiq Armada, yang buat laporan SPRM, yang buat laporan polis tu adalah Wan Ahmad Faisal. Mak Jagon hari ni ahli parlimen, lupa lah, bukan Bacok, ahli parlimen Kok Belah-Belah Kelantan. Macang, ahli parlimen Macang. Dia sebagai ketua armada buat laporan polis, buat laporan kepada SPRM mengatakan Syed Saddiq mencuri duit Parti Bersatu, duit armada. So perbicaraan pun bermulalah. Syed Saddiq dia kata, Syed Saddiq dia kata ini adalah pertuduhan politik disebabkan Syed Saddiq tidak menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Kalau hampa ingat zaman Perikatan Nasional, Syed Saddiq dia tak sokong. So apabila perbicaraan tu sedang berlangsung dan fakta-fakta kes pun yang macam keluar melalui berita dan juga kita pun baca balik fakta-fakta kes, rupa-rupanya memang jelas. Dia curi duit 1 juta ringgit, dia buh ke dalam akaun ASB dia 50,000. Dia buh 2 kali tau. Mula-mula dia buh 50,000 dan dia buh 50,000. Faham? Dia dah jadi pengubahan wang haram. Sebab ASB, Amanah Saham Bumi Putra, dia akan ada dividen, akan ada keuntungan. Apabila duit yang kita curi, duit yang kita pecah amanah, orang dah bagi amanah kepada kita supaya kita pegang satu-satu jawatan, satu apa yang ada di dalam jawatan tu. Ada duit ke, ada kuasa ke, apa-apa. Apabila kita pecah amanah dan kita ambil yang duit tu pergi letakkan ke tempat yang akan dapat keuntungan, of course lah, dia dah jadi pengubahan wang haram. Apabila pengubahan wang haram ni dijatuhi hukuman bersalah, segala aset-aset yang hang ada, kemungkinan besar akan dituduh mengatakan dia hasil-hasil harta hang tu asbab daripada pengubahan wang haram. Jadi aset hang boleh disita. Itu adalah satu cabaran orang yang kena pertuduhan pengubahan wang haram. Jadi ya, Syed Saddiq hang tak perlu nak sembang teruk lah. Sebab kita dah baca fakta-fakta kes, hang kata rumah hang dirompak, rumah hang ada orang pecah masuk, rumah hang itu, rumah hang ini, ada suri rumah, apa pembantu rumah yang curi duit hang, kan? Dan duit itu hang masuk ke dalam akaun bank BSN pula. Nampak? Duit dia dah dapat seketui, dia dah tak tahu dia nak letak mana. So dia letak sini sikit, dia keluarkan cash sikit, tu sikit. Itulah Syed Saddiq, bekas menteri yang termuda di dalam Malaysia. Dia, Syed Saddiq, mendapat jawatan Menteri Belia dan Sukan, Menteri Penuh, menteri yang termuda di dalam Malaysia. Umur 20 tahun dia dah dapat jadi menteri. Tiba-tiba pula kita dengar pula baru-baru ni Amirah Aisyah ada buat diskusi bersama dengan wartawan ke apa. Tiba-tiba ada soalan. Kantoi mengatakan isteri Tun Daim adalah ahli Parti Muda. Isteri Tun Daim. Dan memang ada juga soalan di dalam wacana tu. Dan Amirah Aisyah dia dah jawab, isteri Daim bukan macam ni lah. Apa dia? Ayat apa? Bukan orang utama yang mendanai Parti Muda. Maksud tu Tun Daim, isteri Tun Daim memang ada bagi dana lah untuk Parti Muda tu. Memang Tun Daim dan juga isteri dia ada kepentingan untuk Parti Muda. Dan Syed Saddiq nampak ada terkait. Rupa-rupanya Parti Muda dia boleh hidup, dia boleh berjalan dan Parti Muda boleh buat itu, boleh buat ini sebab ada orang mendanai dia. Dan kita boleh tengok Tun Dr. Mahathir sekarang dia tak berparti. Parti Pejuang tu pun turun kepada anak dia, Mukhlis Mahathir. So sekarang siapa yang bersama dengan Syed Saddiq? Tun Daim kita dah nampak jelas dah. Tun Daim, isteri dia ahli Parti Muda. Macam mana ke? Jadi Syed Saddiq ni kita boleh tengok dia ni memang dia dapat perhatian orang tycoon. Kan? Memang dia dapat perhatian daripada tycoon, kepala saham. Jadi rupa-rupanya Syed Saddiq ni pun dia tak bersih ya. Memang dia tak bersih. Dia Syed Saddiq ni dia dah dapat pegang orang-orang kaya, anak-anak yang bilion-bilionnya, bapa-bapa bilion-bilionnya untuk nak dapat fulus. Tapi dia
bersih, bersih, macam-macam kan. Oh, rasuah-rasuah pada diri dia tu, dia mencuri duit, curi duit parti. Lepas tu dia dengan duit dia tubuh parti pula. Dan kalau hampa tengok, aku ada buat video baru ni, satu video. Syed Saddiq popular, sangat glamour dekat Indonesia. Sehingga gelak ketawa. Kan? Orang yang paling muda dilantik menjadi menteri di dalam kerajaan Malaysia dah curi duit 1 juta, dan duit 1 juta tu dia pergi letak ke dalam akaun ASB, Amanah Saham Bumi Putra. Kan? Jadi orang troll dengan kesalahan Syed Saddiq dan dijatuhi hukuman bersalah dan dipenjara 7 tahun dan berapa sebatan dan denda 10 juta. Oh, malu kau orang. Kita ingatkan contoh anak-anak muda ni dapatlah bagi pengajaran, bagi semangat untuk anak-anak muda. Rupa-rupanya dia perembat duit pula dah. Orang kata kalau hak yang mencuri ni di dalam syarikat tu, kita ada jawatan sebagai CEO ke, apakah pengurusan apa-apa di dalam syarikat, kita ni duit duit syarikat semua di bawah kita curi duit syarikat tu, itulah pengubahan wang haram. Kita mencuri duit. Jadi Syed Saddiq, hang tak perlu nak hipokrit lah. Sekarang ni hang bersama dengan pembangkang. Walaupun hang tak masuk ke dalam parti Perikatan Nasional, parti hang tak bersama dengan Perikatan Nasional, yang kami nampak hang meraihkan. Malah hang tak nampak pun depa ni yang betul-betul mencuri, terima duit judi, terima duit haram, terima duit rasuah, hang tak petikai pun. Wan Saiful Wanjan tadi, hang boleh membela Wan Saiful Wanjan. Itu terus hang buat tuduhan kepada kerajaan, mengatakan kerajaan ugut hang, ugut ahli-ahli parlimen macam pembangkang, ugut itu, ugut ini supaya bagi sokongan, dia nak rasuah ahli-ahli parlimen. Cuba panggil SPRM, pergi buat laporan, ya, SPRM siasat ahli-ahli parlimen yang dah bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Dan SPRM of course akan siasat macam-macam, akan siasat akaun bank ahli-ahli parlimen tu, kan, akan siasat WhatsApp depa, kontak depa, penawaran depa ke apakah. Semua SPRM akan buat. Jadi Syed Saddiq, hang lah yang terpaling merosakkan wajah anak-anak muda. Tapi hang nak tutup kesalahan hang nak alihkan perhatian rakyat terhadap kesalahan hang dengan hang bangunkan emosi rakyat. Sebab kita tahu hang ni influencer politik, influencer, ahli parlimen influencer, boleh buat TikTok, boleh buat itu, view berjuta-juta. Kan? Tapi hang menipu. Hang curi duit, tapi hang buat macam hang tak mencuri. Faham tak? Hang curi duit. Aku nak apa? Hang curi duit orang. Hang curi duit bukan setakat sejuta, bukannya setakat RM100 ke, bukan setakat berapa puluh ringgit ke, bukan setakat RM100,000. Hak tu aku rasa RM100,000, RM5,000 tu orang boleh pejam mata lagi lah. Tapi masalah sejuta. Disebabkan ada amount juta, sebab tu mereka buat laporan terhadap diri hang. Sebab tu Mak Jagon yang hang duk bersama sekarang, Wan Ahmad Faisal, buat laporan polis terhadap hang. Mengatakan Syed Saddiq mencuri duit armada, curi duit Parti Bersatu. Tu lah. Hang tak perlu nak acah-acah bersih sangatlah Syed Saddiq nah. Hang boleh buat, hang boleh kata, hang boleh buat tuduhan macam-macam apabila kerajaan hari ini tidak memberi keuntungan kepada hang. Sebagai contohlah, kalaulah Anwar Ibrahim bagi jawatan menteri kepada Syed Saddiq ni, jadi Menteri Belia dan Sukan ataupun Timbalan Menteri Belia dan Sukan, agak-agak dia diam tak? Agak-agak dia diam tak? Cuba hang berfikir. Dan waktu penubuhan kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan, Zahid Hamidi ada pertuduhan, ada orang kata kluster mahkamah lah. Syed Saddiq pun ada kluster mahkamah, ada kes-kes mahkamah. Yang membezakan mereka hanya pertuduhan tu je. Tapi antara dua orang ni, mereka presiden parti. Tapi yang membezakan, dia curi duit. Yang Zahid Hamidi ni di dalam yayasan akal budi dia, pengurusan pembelian rumah dengan menggunakan duit yayasan akal budi. Bayar
kredit kad, bayar road tax kereta dengan menggunakan Yayasan Akal Budi punya duit, itu yang dibuat pertuduhan. Tapi sumber duit yang masuk ke dalam Yayasan Akal Budi tak ada pula. Tak ada pula pertuduhan, tak ada pula siasatan. Hanya penggunaan duit Yayasan Akal Budi itu saja. Apa yang aku faham lah, untuk bayar kredit kad dengan menggunakan duit Yayasan Akal Budi. Lepas tu pula ada 6 juta ringgit ataupun berapa juta ringgit Zahid Hamidi bagi Datuk K pinjam untuk dia nak masuk tender apa semua. Jadi bila tender tu pun tak dapat, Datuk K kembalikan balik duit tu, adalah berapa peratus, adalah berapa persen. Dapat 70,000 ke 80,000 disebabkan dia bagi pinjam duit tu. Itu pun dibuat pertuduhan. Datuk K, suami kepada Siti Nurhaliza pun kena pi mahkamah menjadi sebagai saksi. Lepas tu pula yang membezakan dengan Syed Saddiq ni, dia ambil duit daripada armada, dia buh ke dalam ASB dia kan, 50 kali 50,000 sebanyak 2 kali. Dia ambil duit yang dia curi tu, dia buh ke dalam akaun dia, yang selebihnya dia simpan di dalam rumah dia. Lepas tu dia bagi alasan rumah dia dirompak, disamun, di itu, di ini. Itulah Syed Saddiq. Nampak kira macam perbezaan. Yang Zahid Hamidi ni, duit yang ada di dalam Yayasan Akal Budi ni, pecah amanah, pengubahan wang haram, rasuah. Datuk K yang dia bagi pinjam duit kepada Datuk K, itu dituduh pengubahan wang haram tau. Kan? Sebab apa? Bila dia bagi duit kepada Datuk K bagi duit lebih, bagi duit 70,000 lebih. Itu pun dituduh pengubahan wang haram tau. Tapi tiba-tiba Zahid dapat DNAA, dilepaskan tanpa dibebaskan. Yang berbezanya dengan Syed Saddiq ni, Syed Saddiq didapati bersalah. Muka macam jebon lah. Bekas menteri yang pertama, bekas menteri yang termuda didapati bersalah, akan masuk ke dalam penjara. Siapa yang bersih, siapa yang tak bersih sekarang. Jadi inilah panjang sangat. Aku dah shoot beberapa video, tekak pun kering dah. Jadi kita jumpa untuk video yang akan datang. Syed Saddiq tak payah hipokrit lah. Memang pada aku tak bersih. Sebab daripada awal lagi, kami kalau boleh waktu Patihang duk nak masuk ke dalam Pakatan Harapan, kami dah berat. Kami jujur cakap, memang saya ingat aku rasa aku tak pernah kot buat video untuk rakyat mua menyokong hang. Aku hanya macam membicarakan memang Parti Muda ada bersama dengan Pakatan Harapan A, B, C, D. Itu je. Jadi tak apa, kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.